Hi, welcome back to my channel. Okay, today I'm going to continue on the question number 7, yeah? Okay, so question number 7 is about differentiations, chapter 2 for Form 5 chapter, okay? For question part A, they asked to find dy dx by using first principle for the following functions. So we must use first principle, okay? Don't just really use the formula to differentiate, even though you get the answers correctly, but you cannot get any marks, okay? Dari soalan dia dah kata menggunakan kata kuncinya prinsip pertama, first principle. So tak boleh menggunakan rumus untuk buat dy dx. Contohnya kalau pelajar buat dy dx sama dengan tolak apa? 2x. So tak dapat markah. Sebab walaupun jawapan betul. Sebab soalan dah maklumkan mesti menggunakan prinsip pertama. Okay, so macam mana kita nak menggunakan prinsip pertama? Ingat dah rumus apabila kita nak buat prinsip pertama, mesti buat apa? Delta y kan? Delta y sama dengan apa? Fx tambah delta x. Okay, tolak dengan fx. Okay, ini caranya. Maknanya segala yang ada x tu akan tambah dengan delta x. So kita tengok ni dulu. Okay, for this one 4 minus x squared. So mana ada x? Ini ada x kan? So 4 tu tulis balik. 4 tolak. Ini buat dalam kurungan. Okay. So fx tambah delta x, right? So 4 minus. Okay, tolak ya. Dalam kurungan x tambahlah delta x kuasa 2. Tolak. Okay. Tolak apa? Tolak 4. Tolak x kuasa 2. Kenapa cikgu nak buat kurungan? Sebab sini melibatkan tanda negatif. Sekiranya saya tidak letak kurungan, nanti maka sini akan salah lah. Sebab negatif akan jadi positif. Nanti sekiranya tidak letak kurungan, nanti anak murid ataupun pelajar-pelajar akan anggap ini akan jadi negatif. Ini adalah kesilapan yang selalu pelajar lakukan semasa ujian. Okay, langkah pertama kita dah buat. So kita teruskan, kita perlu kembangkan. Kembang apa? Kembangan inilah. Masih ingat lagi macam mana kembangkan? Anggapkan, jangan ingat, cikgu delta x ni penat, susah nak ada kembang. Anggap dia kembangan seperti biasa macam x tambah 1. Anggap ini satu nombor. Okey? Sekiranya tak boleh tu, bolehlah buat dekat tepi. X tambah delta x, x tambah delta x. Ini darab ini, x kuasa 2. X delta x, this one x delta x, this is delta x square. Okey? So, kalau tak boleh lah, kalau yang boleh buat macam ni, boleh buat terus. 4 tolak apabila dikembangkan, kamu akan dapat x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah dengan delta x kuasa 2. Okey, yang ini ya, kembangan hasil daripada kembangan di sini ya. Kalau ternampak x kuasa 2 tambah delta x tambah delta x tambah delta x kuasa 2. Okey, makna sini jumlahkan akan ada 2 lah. 2x delta x. Okey. Ni maaf, ini lupa ni x delta x. Di sini adalah x delta x. Kesilapan di sini. Masa cikgu tulis. So ada 2x delta x. Okey. So jangan lupa yang bahagian belakang tu kalau boleh. Okey, yang ni cikgu padam ya. Okey, sebaya dah tunjuk macam mana nak kembangkan x tambah delta x. Okey, dah biasa tu dah mudah lah. So kita buangkan kurungan, tolak 4 akan jadi tambah x kuasa 2. Okey, kembangkan buangan kurungan tu. Okey, sekarang kat sini kalau macam ni semua boleh buka kurungan dah. So 4 tolak x kuasa 2 tolak 2x delta x tolak delta x kuasa 2 tolak 4 tambah x kuasa 2. So kalau dah kat sini kita nak pemudahkan, kita dah nampak 4 di sini dengan 4 di sini boleh dipemudahkan. 4 tolak 4 dah sifar lah kan. Lepas tu ini pun sama. Okey, kita tengok yang ni pun sama. Ini x dengan x. Satu positif, satu negatif sudah hilang lah kan. So, apa yang tertinggal di sini? Yang tertinggal hanyalah negatif 2x delta x tolak delta x kuasa 2. Okey, belum selesai lagi. Di bahagian sini kita nak buat apa? Kita nak cari dy dx kan. Maknanya kita nak delta y bahagi dengan delta x. So, setiap satu sebutan kena bahagi dengan delta x ya. So, ini akan jadi negatif 2x tolak delta x. Kalau tak nampak yang ni, sebenarnya cikgu buat macam ni. Delta x bahagi delta x tolak dengan delta x kuasa 2 bahagi dengan delta x. So, ini potong-potong. Ni, bukan potong tu lah. Potong maknanya bahagi. Sebahagi tu dah jadi 1.
Okay, when you divide is equal to 1. So you get this one. Okay, so not yet finish belum habis lagi. Kita masih teruskan sebab soalan nak kata apa? Cari dy dx. Okay, so apabila kita nak cari dy dx, kita sambung di bahagian tepi sini. Ingat, okay, kita kena guna apa ni, konsep limit. Okay, di mana limit ataupun had lah MBM yang delta x menghampiri sifar, approach 0. Kita punya apa ni, negatif 2x tolak delta x. Kita buat di sini. So apabila delta x menghampiri sifar, so ini akan jadi sifar lah. Ini akan jadi sifar. So maknanya kita akan dapat dy dx sama dengan apa? Dy dx saya akan bersamaan dengan, okay, so apabila hampir sifar, dy dx akan sama dengan 2x. Okay, so maka ini adalah jawapannya. Okay, ataupun kalau nak lebih bagus, kalau buat macam ni. Lebih bagus buat macam ini. Kita tulis lagi satu line. Sebab nanti tak nampak kita ganti kan. So maknanya kita buat macam ni. Apabila limit, okay, delta x approach 0, negative 2x minus 0. So therefore my dy dx is equal to negative 2x. So inilah jawapan dia. So macam mana dapatnya 4 markah? How to get the 4 marks? Okay. So yang ni guna formula masukkan nilai semua betul. Dah dapat 1. Okay. Apabila dah sampai sini, kamu dah dapat delta y over delta x. You get another 1 mark here. Then when you substitute the limit, okay, which is your delta x is equal to 0. Another 1 mark here. Then the answer, another 1 mark. So jumlah adalah 4 markah untuk bahagian A. Okay, jelas? Okay, so jom mari kita pergi bahagian B pula. Masih lagi pembezaan, tetapi cari nilai terbitan pertama untuk fungsi berikut bagi x yang diberikan. So this one asked to find the first derivative. Okay, did the question mention use first principle? No, right? So you just can use the formula, okay, to differentiate it. Okay, but many students make a mistake where they substitute the 2 inside here. Okay, then without doing any differentiations or find the first derivative. Okay, whereas substitute the 2 inside, how to find the first derivative? As you already have the value here, right? So ramai yang cikgu nampak masa cikgu tanda tu buat kebanyak buat kesilapan macam tu, terus ganti. Jangan ganti dulu. Cari pembezaan kali pertama dulu ataupun terbitan pertama dulu, baru ganti x, baru dapatkan nilai x tu. Okay, so seperti biasa, kalau kamu nak guna terus boleh guna rumus. Tak perlu prinsip pertama lah. So kalau yang ni, kamu boleh tu sama ada ini x, y. Guna yang formula darab. Ataupun nak mudah kita boleh kembangkan sebab tidak melibatkan kuasa yang besar. So maknanya kita tak perlu guna yang hasil darab tu. Okay, UV tu. U dV dx. Okay, yang plus V du dx tu. Tak perlu guna yang itu sebab yang ni cikgu rasa yang ni kalau kamu kembangkan lebih mudah. Okay, so cuba kembangkan. Kalau kembangkan x kuasa 2 kali 2 akan jadi 2x kuasa 2, right? Okay, lepas x kuasa 2 darab dengan 3 per x akan jadi 3 apa? 3x, right? Tolak 3x. Lebih mudah. Kalau tak kamu guna u tu, u sama dengan x kuasa 2, v sama dengan tu, nanti buatlah du dx, dv dx kan. So, lebih complicated. So, this is easier when use the formula. So, dy dx, ingat kalau kita masa nak buat pembezaan, kuasa bawa ke depan, 2 times 2. Okay, then x power minus 1. Okay, then this one minus 3. So answer is 4x minus 3 for your dy over dx. Ini baru terbitan pertama. Belum lagi kamu ganti. You haven't substitute the x is equal to 2. So when your x is negative 2, so you substitute in lah. Negative 2 minus 3. So it's negative 8 minus 3. So answer is negative 11. So that's it. This is a simple questions, but many of you, I think most of you got it wrong. Okay, so be careful. Next time, don't repeat the same mistake again. Do the find the first derivative. Okay, this one when you manage to find the first derivative, you got 1 mark here. Okay, then after that, okay, you get your substitution here. Okay, this one when you know how to bring down power, bring to front, then power minus 1 mark. Okay, so answer correctly when you find the first derivative. Substitution 1 mark, the answer 1 mark. So total 4 marks here.
Okay, so that's it for question number 7. Okay, we will see in the next video for question number 8. Okay, good night. Bye bye.